Ya. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Ya, jelas. Alhamdulillah. Oi, bendera Malaysia lah. Patriotik. InsyaAllah. InsyaAllah. Cikgu, ni minggu last kita cikgu Ya ke? Minggu lah. Aduh. Kan? Kejap sebulan Kan? 24 kali dah. Jumpa Ha, 4 4 kali kali dah. kita. Ha, tu lah. Pada semua, jelas kan suara kami? Haji Rafiq cakap okey. So, Cikgu Amla dekat Besut. Besut Ya ke? Kuala Berang. Kuala Berang. Saya biasalah kat KL, work from home. Dan kita petang ni, kita sembang tentang buku Sakitnya Tu di Sini bersama salah seorang penulis, Cikgu Amla, speaker XSI dan juga Akademi Bondeno punya penulis. InsyaAllah kita nak sembang buku Siri Bercakap dengan Cermin, Muhasabah Diri. Kalau ikut ada 9 buku. Dan ini salah satunya lah, buku warna purple. Jadi kita nak tahu lebih, kita nak tanya direct dengan Cikgu Hamla lah. Dia punya latar dan tema buku Sakitnya Tu di Sini tu. Tahun bila, kalau ikut sini 2019 lah. Tapi dia punya proses penghasilan secara ringkas lah kalau Cikgu Hamla boleh kongsikan. Macam mana boleh terhasilnya buku Sakitnya Tu di Sini. Bismillah Cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton hari ni di Instagram Galeri Ilmu? Saya nampak ada nama Rafiuddin, ada Nur Ashikin Yusof. Okey. Baik. Okey, sakitnya tu di sini saya pun ada bukunya. Okey. Untuk pengetahuan semua, Sakitnya Tu di Sini adalah satu projek mega yang pertama di bawah Akademi Bondeno. Okey, pertama kali kami dalam galeri dalam Akademi Bondeno menganjurkan program tu nama dia SPMBN, Seminar Penulisan Mega Bondeno 1.0 pada tahun 2018. Pada tahun 2018, okey. Memang mega sungguhlah masa tu buat program ni dekat Bangi. Bangi Avenue, BACC. Okay. Baik, projek ni melibatkan lebih 200 penulis. Penulis baharu lah, kebanyakannya penulis baharu. Dan menghasilkan 9 judul buku yang bertemakan nama set buku ni ialah Bercakap dengan Cermin 1.0. Macam tu cerita dia, Bercakap dengan Cermin. Okey, jadi bila kita sebut bercakap dengan cermin tu maknanya macam kita bila kita pergi kat cermin, kita nampak apa? Kita nampak apa? Macam saya tengah tengok live ni kan. Kita tengok live ni saya nampak diri saya sendiri kan. Okey, tu maksud dia tema yang dibawa dalam projek buku ni ialah muhasabah diri. Muhasabah diri. Maksudnya banyak cerita tentang kesalahan kita sendiri. Kesalahan kita sendiri. Macam mana Allah tegur supaya kita tersedarlah daripada kesalahan tu. Okey. Baik, banyak-banyak buku. Okey, banyak-banyak buku. Masa projek tu kita panggil perantis lah. Perantis atau mentor Akademi Bondeno ni menjadi mentor kepada penulis-penulis lain. Macam tu. Jadi masa tu saya rasa pengalaman pertama saya lah Cik Amir untuk menjadi mentor edit karya orang lain. Macam tu. Okey. Kita bantu edit karya orang lain juga. Lepas tu dia bahagi-bahagikan kepada beberapa buku dan antaranya ialah buku Sakitnya Tu di Sini. Memang cerita dia mengenai kesakitan. Okey, kesakitan semuanya adalah kisah benar, berbentuk storytelling dan bertemakan dakwah santai lah. Macam tu. Walaupun dia dakwah santai, tapi macam sebelum-sebelum ni jugalah, buku-buku sebelum ni yang pernah kita sharing, dia berbentuk penceritaan. Bila saya edit, saya suka ada dialog, ada konflik, ada gerakan. Ada gerakan tu maksudnya macam apa kita panggil imaginasi. Cerita tu tak statik lah, dia tak bosan lah. Kalau cakap sedih, kalau kita sebut perkataan sedih, sedih je. Tapi dalam cerita bila disebut sedih,
kita sebut air mata dia keluar ke, mata dia bergenang ke, macam air nak tumpah ke, macam itulah lebih kurang. Maknanya banyak, kita panggil banyak emosi lah dalam ni. Banyak emosi. Kalau saya ulas buku, sesuatu buku, saya suka sebut membaca buku seperti menaiki roller coaster. Maknanya perasaan kita sekejap okey, sekejap menjerit, sekejap okey, sekejap menjerit. Dia naik turun, naik turun. Macam itulah dalam buku sakitnya tu di sini. Baca tu rasa sakit. Tadi Cik Amir ada WhatsApp saya kan sebelum ni. Dia kata boleh tahan juga cerita saya tu. Cik Amir rasa tak sakit tu. Tak tahulah kalau orang rasa tak rasa. Sebelum saya buat live dengan Cikgu Amla, saya buat live dengan Mr. Mama, Ustaz Syarul. Ya. Jadi lebih kurang itu kan? Lebih kurang. Itu side lelaki kan daripada seorang betul. daripada Tuan Mama. Tapi bila Cikgu Amla tulis, wow. Puan Papa punya pendam tu, dia punya kongsi tu, oi. Itu positif lah macam Mr. Mama ya. Tapi saya berani cakap, berani matilah dia punya pengakuan dalam buku ni. Memang Cikgu Amla memang pengakuan berani mati lah. Berani tau. Oi, takut saya baca. Okey, macam itulah cerita dia. Okey, so itulah latar belakang buku kita. Kita dah cerita secara ringkas, lebih kurang 20 lebih lah penulis ramai dalam ni. 20 lebih lah buku. Kita nak tahulah sebab kalau tuan-puan penonton yang tak tahu, tu dia. Tuan Mama, Puan Papa merupakan tajuk yang ditulis oleh Cikgu Amla. Jadi mungkin bila saya baca tu sebab bahasa Melayu, jadi dia tak dapat tangkap. Oh, Tuan Mama ni Mr. Mama lah. Mr. Mama, Mrs. Papa. Kan? Jadi, itu yang sebenarnya unik kisah yang Cikgu Amla buat ni. Dia kalau tuan-puan tak tahu, dekat galeri kita ada buku khas. Bawah ABN juga, Mrs. Papa dengan Mrs. Jadi, dua buku ni, Puan Amla dalam satu buku ni Puan Amla boleh kata ada dua-dua kisah. So ini sangat unik. Sebelum dapatkan buku Mrs. Papa, Mr. Mama tu. So Puan Amla dah bagi hint dalam Tuan Mama, Puan Papa ni. So teaser. Jadi apa cerita yang nak disampaikan dalam kisah ni? Apa yang sakit tu? Sebab saya baca memang takut. Takut lah. Boleh tahan Okey. Baik. Okey, inilah kemuncaknya slot malam petang ni kan kita nak cerita tentang Tuan Mama dan Puan Papa. Okey. Masa Cik Amir WhatsApp saya, Cik Amir kata dahsyatnya cerita ni kan. Sebenarnya Cik Amir, saya nak tarik nafas dulu. Ni adalah live pertama saya untuk saya ceritakan pasal cerita ni. Wow. Sebelum ni ada sembang buku. Bukan live lah, dia dekat pesta buku. Saya share cerita orang lain. Saya share cerita orang lain. Masa tu ramai-ramai kan, ramai-ramai seorang-seorang kena bercakap pasal BDC ni lah, bercakap dengan cermin ni, macam-macam buku. Saya cerita pasal buku ni, tapi saya share cerita orang lain. Saya share cerita menti saya. Okey. Kalau tak silap ada 2 kali sembang buku lah. Saya share cerita orang lain. Okey, maksud dia apa? Maksud dia saya tak berani nak share cerita saya sendiri. Sebab tak sama Cik Amir, tak sama. Kita menulis dengan kita bercakap secara lisan, memang tak sama. Tak sanggup nak cerita kadang-kadang. Tapi kalau menulis, orang tak tengok kita kan? Orang tak tengok kita. Dia lain. Okey. Okey, jadi petang ni InsyaAllah lah saya beranikan diri bercerita sebab perkara ni Alhamdulillah lah dah move on. Okey, dah move on, jadi saya nak share semula lah. Kebetulan pula ni tajuk kita hari ni. Dan memang betul lah, saya tak ingat yang ada live sebelum ni Cik Amir dengan Mr. Papa kan. Tapi memang kebetulannya ceritanya tema sama. Saya pun memang ada bawa ni. Ada sebab. Nanti di hujung nantilah ada sebab dia. Memang saya bawa satu Mr. Mama, satu Mrs. Papa. Okey. Yes. Masa buat cerita saya ni, memang saya tiru tajuk tu. Cuma saya melayukan dia. Memang saya tiru. Okey. Okey. So tajuk kita ialah, yang saya tulis dalam ni muka surat 65. Tajuk dia Tuan Mama, Puan Papa. Okey, Tuan Mama, Puan Papa. Okey. Tarik nafas dulu.
Bismillah, bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yelah, kadang-kadang cerita ni kalau tersalah cakap ia memang mengaibkan lah. Mengaibkan diri saya sendiri, bukan orang lain, mengaibkan diri saya sendiri. Tapi sebab Hmm. kita nak sampaikan dakwah tu, kita ingat yang kita nak tulis ni kita nak beri juga teguran atau nasihat dekat orang lain. Termasuk diri kita sendiri. Sama-sama Hmm. kan? Jadi saya pasti, sangat pasti sebab saya suka membaca dekat Facebook macam-macam kisah. Kisah ni ramai orang hadapi. Ramai orang yang sama hadapi iaitu apa? Iaitu di mana seorang wanita atau perempuan, seorang isteri menanggung senang cerita orang sebut teruslah, menanggung hampir keseluruhan dari segi keuangan keluarga. Okey? Hampir keseluruhan dari segi keuangan keluarga. Okey. Ceritanya saya nak sebut nak ceritanya mula-mula dia terus pada perasaan. Assalamualaikum Ustazah, saya Alif Aiman. Oh, anak murid saya. Permulaannya saya cerita teruslah kepada konflik. Okey, konfliknya bertahun-tahun. Biasalah kan, bila hidup berumah tangga ni ada ujian, dan ujian saya ialah Allah beri saya rasa tak puas hati, sentiasa tak puas hati, rasa nak marah kepada suami sebab saya rasa sentiasa tak cukup pendapatan dia tu untuk kita sharing sama-sama. Setiap kali saya minta duit, dia kata tak ada. Setiap kali saya minta duit, dia kata tak ada. Okey. Bukan setakat tu sajalah. Bila benda ni berlaku, saya perasan yang diri saya ni berubahlah, Cik Amir. Suka marah, suka merungut, suka membebel. Jadi anak-anak yang jadi mangsa. Syaitan berjaya lah. Syaitan kurus, syaitan gemuk. Ya Allah. Dalam komik Galeri Ilmu. Okey. Benda tu turun naik lah kan. Tapi banyak bergaduh. Biasalah bab duit ni memang mudah sangat perempuan ni bergaduh. Betul. Mudah sangat kalah. Okey, mudah sangat kalah. Contohlah saya kadang-kadang saya bagi juga cadangan. Saya kata cubalah cari kerja lain. Tak ada respon. Maknanya tak ada usaha. Lepas tu makin lama makin rasa keadaan makin teruk bila dia dah mula melibatkan diri dengan persatuan atau kelab NGO. Maknanya dia jadi sukarelawan. Bukan saya tak suka sukarelawan tu, sebab saya pun suka program-program, tapi sebagai seorang isteri saya rasa macam tak penting sebab tak ada income. Senang cerita macam tu lah. Okey? Duit tak masuk. Senang cerita macam tu. Duit tak masuk. Cari duit dulu baru sibuk benda lain. Macam tu lah. Tu perasaan seorang isteri kan? Okey, perasaan seorang isteri. Memang kita rasa tau. Kita marah apa semua, kita rasa berdosa. Memang sangat-sangat kita rasa. Sebab ialah kita isteri. Mungkin saya cerita ni nampak biasa je, tapi kemuncak masalah tu hampir jugalah kepada penceraian. Okey, hampir juga kepada penceraian. Oh, gila. Anak dah 3, okey, dah besar lah juga. Kalau bergaduh apa semua, kesian lah dekat anak kalau kita tengok kita kan. Betul. Saya ni panas baran, emosi, semua sekali lah. Memang maknanya lepas buat dosa tu rasa menyesal, tapi buat lagi. Lepas tu esok menyesal lagi, buat lagi. Macam tu lah. Maknanya jadi marah, jadi melawan, jadi merungut, jadi mengungkit. Yang teruknya selalulah mengungkit kan. Sampai asyik-asyik sebut. Apa yang tak bayar? Bil api, bil air, rumah sewa, kereta. 2 kereta. Lagi apa? Yuran sekolah anak. Anak pula masa tu hantar sekolah swasta. Yuran sekolah. Lepas tu belanja dapur. Apa lagi? Memang seorang perempuan ni semua ingat ni. Semua ingat. Benda-benda kecil tu semua ingat kan. Tu kelemahan kita lah kan. Pernah jugalah cuba duduk bincang tak jadi. Pernah juga cuba guna orang tengah, tak jadi. Bagi saya tak jadi ni, saya mengakulah banyak ego dekat saya jugalah. Okay, ego dekat saya juga. Okay. Bila dia cakap asyik tak ada duit, saya rasa macam benda ni tak boleh settle. Tak boleh settle kalau diri sendiri tak nak berubah. Tu pandangan saya lah, Okay. Memang rasa-rasa sangat-sangat itulah kisah dia, Cik Amir. Separuh kisah dia. Saya tunggu soalan seterusnya. Rasa tak adil lah. Okey, kita rasa tak adil.
Dan saya percaya di luar sana pun ramai hadapi macam ni. Hmm. Macam mana kita rasa penat, kita rasa stres, Faham? kita rasa buat apa kita ada pasangan kalau tak dapat membantu kita. Kita rasa macam itulah. Banyaklah benda negatif datang. Yes. Okey, sampai situ je untuk sesi yang pertama. Kan nangis kan? Stop Itu dulu. bagi saya, siapa yang dengar kat luar ni, utamanya wanita lah, boleh dapat kot sebab dia punya kisah tu, sebab mungkin relate dengan isu semasa sekarang ni, kan? Kebetulan pula lah. Isu buat bodoh ni kan. Jadi bila ego masing-masing ada, lelaki ada, perempuan ada, tapi bila dia berjaya menguasai diri salah satu tu, akan ada, orang cakap, kesan buruk tu pasti ada lah kan. Dia punya kesan buruk. Dan puan Cikgu Amla pun dah cerita sampai ke muncak ada, sampai na'udzubillah kan, walaupun orang cakap benda halal yang Allah paling tak suka lah kan, iaitu perpisahan ni lah. Jadi kita nak tahu dari sudut, yalah, Cikgu Amla ni, teguran yang macam mana yang menyedarkan Cikgu Amla selepas, yalah, sebab kita tahu apa pun dalam hidup ni, selepas hujan datang pelangi kan, selepas setiap kesukaran Allah datangkan ketenangan. Jadi apa nak panggil turning point lah kot kan, yang buat macam Cikgu Amla cakap dah move on. Dan yalah, sebab dia rumah tangga ni dia lebih pada komunikasi, kefahaman kan, orang cakap give and take. Jadi saya pun anak 3 juga, tapi tak sebesar Cikgu Amla lah. Jadi saya rasa memang betul, isu duit, isu yang sangat sensitif dan sangat perlu dibincang dengan betul lah. Itu yang isi antara Mr. Mama hari tu dengan Ustaz Syarul. Dia cakap skeptical masyarakat lah, stigma masyarakat bila tahu, oh ini lelaki tak kerja. So Ustaz cakap dekat saya, benda tu kena ada backup lah. Walaupun mungkin tak ada banyak isteri, tapi at least ada, tak adalah langsung. Itu yang sesi sebelum ni lah. Jadi untuk kisah Cikgu Amla ni pula, macam mana kalau cikgu boleh kongsikan teguran Allah yang cikgu terima tu, yang cikgu rasa Allah tegur aku dan aku kena do something better untuk aku punya rumah tangga lah. Jadi sesi kedua, bismillah cikgu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tadi kita cerita konflik kan. Biasalah dalam cerita, mana-mana cerita pun kita keluarkan konflik dulu. Okay, ujian kesakitan. Memang sakit-sakit. Betul lah tu, sakitnya tu di sini tu betul. Yes. Hanya orang yang pernah melalui sahaja rasa sakit tu macam mana. Okay. Baik. Pada suatu hari lah, sehinggalah suatu hari, mungkin ini adalah kemuncaknya ataupun teguran daripada Allah lah. Kawan saya di satu sekolah, saya tak rapat sangat dia, tapi hari tu kami makan sama-sama dekat kantin, dia meluah. Saya dah tahu kisah keluarga dia sebelum ni, tapi saya tak ambil tahu sangat. Maksudnya tahu je lah, tak adalah pergi dekat, pergi tanya, tak ada. Sebab bukan busy body lah. Tak. Sebab saya tak pandai sangat macam tu. Kecuali kawan-kawan rapat yang datang dengan dekat kita meluah, kita pun korek-korek, beri nasihat. Macam tu lah kalau orang datang kat kita. Tapi hanya sekadar dengar-dengar cerita macam tu je lah. Okay? Dah lama lah cerita ni, dah lama. Okay. Tapi suatu hari tu dia datang, dia cakap apa? Memang saya tahu dia baru bercerai. Baru. Dia cakap, akak lega sangat bercerai ni. Akak lega sangat dia cakap. Memang saya perasan selepas dia bercerai tu, lain sikit sikap dia, cahaya wajah dia, maksudnya macam lebih gembira. Bebanan hilang lah. Mungkin lah. Okay, mungkin. Okay, kita bukan nak fokus pada jalan penyelesaian dia perceraian semata-mata, tak. Nanti kita sebut benda lain. Yes. Nak bagi tahu, dia datang, dia meluah, dia kata akak lega sangat. Bila dia cakap lega tu, memang kita sentap lah, kita rasa dahsyat sangat ke kan. Okay, dia pun bercerita. Dia cerita suami dia penagih dadah. Allah. Suami dia memang tak bekerja langsung. Dan anak dia rasanya dah besar lah daripada anak saya masa tu lah. Kalau tak silap dah masuk sekolah menengah pun ada. Maknanya lama sangat. Dah lama lah dihidup kan. Dihidup macam tu dah lama sangat. Sedangkan sebelum tu saya kenal dia dengan, memang dia seorang isteri yang sangat solehah lah. Berbanding diri saya ni, memang saya kata dia tu, pandangan saya dia ni memang ahli syurga lah. Sebab dia bukan jenis melawan. Okay, dia baik sangat, tanggungjawab pada suami, pada anak semua settle.
Okey. Bila cerita dia, kisah dia sampai situ saja. Cuma saya nak relatekan dengan cerita saya ni, saya kata Allah nak tegur saya apa? Hmm. Suami orang lain isap dadah, suami saya isap rokok pun tak. Apa Hmm. lagi saya nak? Apa lagi saya nak? Okey. Suami orang lain tu tak solat. Hmm. Suami saya solat. Okey, suami saya solat. Tak ada masalah lah, alhamdulillah. Hmm. Jadi nak beritahu, Allah nak tegur, tu yang pertama Allah tegur. Okey, suami kita baik, suami saya sangat baik, sangat baik. Yang kedua, ada satu ketika pada tahun yang sama, pengasuh anak saya yang kecil, dia nak bersalin, jadi dia beritahu tak dapat jaga anak. Okey, sebenarnya saya malas nak tukar-tukar pengasuh sebab sedikit leceh, sebab anak kita masih kecil, sedikit leceh. Jadi saya pun berbincang dengan suami, dia boleh jaga anak. Waktu saya pergi kerja, dia boleh jaga anak. Okey, sebelum ni memang hantar pengasuh lah, walaupun dia, saya kata tuan mama puan papa, tapi dia tetap pergi kerja, cuma kerja tak tetap, pendapatan tak tetap. Itu ujian dia lah, itu masalah dia. Okey, bila jadi macam ni, kami berpakat, dia jaga pagi, saya jaga petang. Okey, saya balik rumah, saya jaga. Maknanya di sini ada hikmah dia. Okey, Allah nampak. Allah dah beritahu tu hikmah dia. Hikmah dia yang mana suami boleh jaga anak. Kan waktu kita tak ada. Rentetan daripada itulah mulalah buka mata, saya buka mata. Saya lapangkan jiwa saya untuk lihat kebaikan-kebaikan yang suami buat selama ni. Okey? Konflik kita cuma kata rasa tak cukup sebab suami tak cukup pendapatan. Kita kata macam tu. Okey. Mungkin itu satu sahaja sebenarnya yang negatif ni dalam keluarga saya. Sebenarnya itu je. Tapi saya nampak benda tu terlampau besar. Okey, terlampau besar. Jadi bila Allah tegur macam tu, sedikit demi sedikit ia tutup yang negatif, yang kecil sangat tu sebenarnya, sebab tu adalah ujian lah. Okey, ujian. Tapi Allah beri yang lain. Yang lain anugerah kebaikan ni sangat banyak. Selama ni dialah yang tolong saya buat apa-apa. Pergi mana-mana ada program sebab kita menulis lagi, kita buat ceramah lagi, sambung belajar lagi, macam-macam. Semua dia, dia support sangat-sangat. Tak ada masalah langsung. Sangat support, lepas tu dia hantar pergi mana-mana. Anak selama ni pun dia urus. Hantar balik sekolah dia urus. Apa lagi tak buat. Kalau saya ada kerja penting di luar, dia jaga anak di rumah. Makan minum anak, kerja kat rumah. Kalau dia tak pergi persatuan dia ke apa, dia dekat rumah, kerja rumah dia buat semua. Memang saya kata bukan sebab saya ni garang ke apa, tak. Memang dia jenis rajin. Dan mak saya sendiri dekat kampung pun, dekat rumah ibu bapa saya, selalu tertunggu-tunggu dia balik untuk baiki, dia pandai baiki macam-macam dalam rumah tu. Sebabnya dalam keluarga saya, adik-beradik lelaki ramai, ayah saya pun ada. Tapi tak ada yang pandai sangat baiki-baiki tu. Tunggu dia juga balik. Nak beritahu bahawa Allah bagi tahu saya bahawa memang macam tu kan Cik Amir. Banyak sebenarnya kisah keluarga yang ada masalah sedikit tapi kita yang nampak benda tu besar. Tapi padahal kebaikan lain sangat banyak. Betul. Teguran Allah ni nak suruh kita bersyukur. Bersyukur. Sebabnya senang cerita susah nak ramai wanita yang menghadapi lelaki yang panas baran, lelaki yang malas, kan ada kan, maknanya ada kisah lain yang kita boleh ambil iktibar. Rupa-rupanya kita ni 100 kali lebih baik kehidupan kita sebenarnya daripada yang kita fikir selama ni. Itulah klimaksnya agaknya, kemuncak ceritanya. Dia senang cakap bila cikgu cerita tu, yelah sebab saya pun dah baca. Dia punya flaws lah orang cakap. Dia punya parut, dia punya kekurangan tu sebenarnya kecil. Tapi dibesar-besarkan sebabkan yelah, kita tahulah nafsu dan syaitan dia lah. Dua sahabat baik ni lah. Syaitan dengan nafsu ni dia berpakat. Kau tengok ni, dia sentiasa memperlihatkan kekurangan yang kecil tu. Jadi kita terlupa segala kebaikan. Jadi betul lah bila cikgu cakap tadi, kita patut tengok balik apa kebaikan kan, kebaikan yang dia ada. Dan saya terima kasih jugalah pada cikgu yang berkongsi kisah ni. Bagi saya kisah yang sebenarnya mungkin yang boleh saya cakap, mungkinlah tak banyak boleh kita kongsikan kepada pasangan kat luar sana. Yang mungkin juga
masing-masing perlu muhasabah. Yang bila kita rasa something yang tak okey dengan pasangan, cuba tengok balik. Apa sebenarnya kelebihan pasangan kita tu? Mesti ada. Mesti ada kelebihan pasangan tu. Sebab kita yang orang cakap satu rumah, satu bilik, satu katil kan. Saling Jadi melengkapi, saling melengkapi. jadi ada yang kita tahu dia, sebab kalau tak, sebab apa kita kahwin dengan dia kan? Sebab apa kita suka dia. Jadi benda tu sebenarnya ada. Tapi bila kita nak Mr. Perfect, kita nak pasangan yang sangat sempurna, itu yang bagi saya satu ada kat benda syurga nanti. satu yang silap kat situ lah. Mungkin kita terlepas pasangan, kita nak pasangan yang sempurna. Pasal kita pun tahu apa kekurangan kita tahu kan. Kita nak pasangan yang tapi kita tak nak pasangan yang kurang. Kita kurang tak apa. Itu masalah dia. Itu masalah dia. Jadi benda ni, ilmu parenting, ilmu komunikasi ni rajin-rajin lah. Kita nak promote juga. Kita punya penulis Pak Utih. Pak Utih kenal kot Cikgu Amla. Rajin, dia rajin, Pak Utih rajin. Dekat TikTok tu. Yang tulis komik juga kan? Dia tak tulis komik, tapi dia banyak aktif kat TikTok. Dia komik handsome, isteri awesome, lagi menentu hipster. Dia ada 2 buku dengan kami. Jadi bagi saya apa yang Pak Utih kongsikan tu sebenarnya, walaupun kita dah kahwin apa semua, kita kena selalulah ilmu-ilmu rumah tangga ni lah, macam kisah tadi lah. Pasangan kurang tak nak, kita kurang tak apa. Jadi itu bagus. So kita nak minta lah daripada kisah Cikgu Amla ni, nasihat lah. Apa orang cakap yang ialah sebab kita nak selamatkan, kita nak apa pun til jannah. Kita nak til jannah. Jadi ujian yang mungkin sama macam Cikgu Amla. So apa yang mungkin boleh dikongsikan kepada pasangan di luar sana bila dapat pasangan yang macam ni, Mrs. Papa, Mr. Mama ni, sebagai orang yang mengalaminya sendiri, Cikgu Amla, boleh kongsikan apa yang patut dibuat, do and don'ts. Bismillah Cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hai Kak Liza, Ana Rohani. Tadi ada nampak Intan Lili, Kak Intan Lili. Okey. Baik, ya, tips nasihat lah. Okey, sebenarnya nak beritahu, kalau ikutkan bukanlah orang yang layak nak beri nasihat, tapi saya share ni memang berdasarkan pengalaman saya lah. Okey, berdasarkan pengalaman betul. Baik, sebab dah move on jugalah. Ujian-ujian lain tu masih ada, tapi maknanya ujian yang besar tadi tu alhamdulillah lah. Sudah ada penyelesaian dia dan saya nak share, mana tahu penonton pun boleh dapatkan panduan lah atau semangat. Okey. Baik, sebenarnya kan Cik Amir, cerita tadi tu, Ustazah Amla bertanya, sekejap, buku baru Ustazah tajuk apa? Buku bertajuk Melerai Dendam. Yang baru, dia tanya buku baru. Wah, dah hujung rancangan. Soalan mana? Okey. Apa tadi Okey. Sekiranya kita ada masalah dengan pasangan yang kita rasa hari-hari bergaduh memang saya pernah alami. Okey, hari-hari bergaduh, hampir nak bercerai lah apa semua. Daripada cerita tadi, okey, sebenarnya dipendekkan lah. Kalau cerita asal, kehidupan asal panjang sangatlah, panjang dan lama. Baik, setiap hari masa melaluinya, yang pertama apa saya buat, saya berbual-bual dengan Allah dulu. Saya berbual-bual, saya berdoa, saya mengadu. Okey, saya mengadu. Walaupun saya tahu, salah saya pun ada, saya tahu, tapi tak jumpa lagi jalan penyelesaian. Tak jumpa. Saya tahu, saya rasa macam aku ni berkira sangat, asyik mengungkit kan. Aku ni tak taat pada suami, asyik marah-marah. Okey, kita tahu. Kita berbual dengan Allah, kita kata saya minta dengan Allah tu. Saya pernah tulis dekat Facebook lah, saya kata saya minta, tapi saya tak tahu saya nak minta apa, Cik Amin. Saya minta dengan Allah tu, saya tak tahu nak minta apa. Sebab kalau nak minta diteruskan perkahwinan tu, macam tu juga. Kalau saya tak berubah, dia tak berubah, macam tu juga. Saya tak nak hidup macam tu. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, kalau saya kata saya minta berpisah dengan cara baik, saya takut sebenarnya. Saya tak sanggup nak hadapi sebab saya rasa kesan kepada anak tu lebih teruk daripada saya. Saya fikir macam tu. Saya tak sanggup. Saya rasa anak tu jadi mangsa. Saya fikir macam tu. Salah aku. Aku tak kisah. Okey. Katalah aku kata, okeylah berpisah. Aku boleh hadap. InsyaAllah aku boleh hadap. Tu rasa kita. Tapi kesianlah ke anak. Macam mana? Saya fikir terlampau fikir benda tu. Okey, jadi saya banyak mengadu pada Allah, saya minta apa yang saya minta.
Pertama tadi saya kata saya tak tahu nak minta apa. Nak minta teruskan ke atau nak minta pisahkan? Tak tahu nak minta. Sebab saya bagi tahu ke Allah. Saya kata, ya Allah, aku tak tahu aku nak minta apa. Boleh tak engkau tunjukkan je jalan keluar? Macam tu. Tapi dalam masa yang sama aku cakap jugalah. Saya cakap juga. Kata saya takut berpisah-pisah. Macam mana keluarga, macam mana dengan keluarga, sebab keluarga baik. Sangat baik. Dua-dua pihak sangat baik. Tak pernah ada masalah. Adik-beradik, ipar-ipar semua tak ada masalah. Dan saya pula jenis tak cerita. Dekat parent saya tak cerita. Dekat adik-beradik saya cerita sikit-sikit je lah. Sampai adik-beradik saya malah nak dengar. Saya pun memang saya tak cerita. Dekat kawan-kawan baik pun tak cerita. Ada sampai satu tempoh, adalah 2-3 orang kawan baik WhatsApp tau. Sebab dia macam pelik. Ada satu tempoh tu lah dia pelik. Dekat Facebook selalu saya seorang saja. Dia orang WhatsApp tanya. Tapi saya tak jawab. Okay, saya tak jawab. Saya diam je. Macam tu. Bila berjumpa kawan pun ada kawan tanya. Tapi saya berdalih macam tu lah. Okay. Macam tu je. Maknanya hidup rasa tak kena. Hidup kita rasa tak kena. Okay, pertama kita mengadu pada Allah. Okay. Kita mengadu pada Allah. Kedua, kita perlu orang tengah. Okay, kita perlu orang tengah. Okay. Dalam kisah saya, mungkin saya yang ego. Suami saya guna orang tengah pun tak dapat. Maksudnya dia yang minta bantuan keluarga saya. Tak berjaya lah. Saya tak nak dengar. Sebab saya rasa ni masalah saya. Tak ada orang pun boleh selesaikan. Saya fikir macam tu. Kenapa pula keluarga nak nasihat kat saya? Bukan salah saya. Saya fikir macam tu. Okay? Tetapi apa orang tengah yang saya guna ialah memang kami guna pejabat agama, Cik Amir. Okay? Memang guna pejabat agama. Memang jumpa kaunselor. Dan saya sangat respect lah dekat orang tu. Sebab dia pandai. Macam mana? Dia pandai mendekati kedua-dua pihak tanpa kedua-dua pihak tahu, Cik Amir. Dia profesional lah. Maknanya, sangat profesional. Kita tak kenal dia, kan? Kita tak kenal. Dan dia pula perempuan. Kita akan fikir perempuan akan memenangi perempuan. Tapi sebenarnya, dia pandai, dia tackle saya, dia tackle suami tanpa kami berdua tahu. Okay? Kemudian di akhir plan dia tu, dia dapat pertemukan. Kalau saya tahu, saya tak pergi. Kalau saya tahu suami saya pergi, saya tak pergi. Saya macam itulah masa tu Tapi dia dapat pertemukan. Ya, dia dapat pertemukan sebab dia dah dengar kedua-dua cerita. Okey, sekarang dia duduk dua-dua, betul ke tak? Awak cakap macam ni, suami awak dengar. Betul ke tak dia macam ni? Sebab sebelum ni dia dengar dua-dua tanpa dua-dua dengar. Tak tahu betul ke tidak? Tak tahu betul ke tidak kan? Saya cerita keburukan, dia pun cerita keburukan contoh. Tak tahu mana satu betul. Betul. Bila datang dua-dua depan dia, okey, dia basuh lah, dia basuh. Lepas tu minta maaf kat situ. Dan itulah turning point yang paling besar. Saya dululah, di pihak saya dulu. Yang tadi kedua jumpa orang tengah. Ketiga, di pihak saya, saya doa kepada Allah. Tadi Allah dah jumpa jalan keluar, berbaik semula. Dan hati saya kena redha. Okey, saya pujuk hati saya redha dengan ujian ni. Maksudnya kita ubah masing-masing perlahan-lahan. Kita redha tu maksudnya redha dengan Allah bagi suami kita macam ni. Okey, Allah bagi suami kita macam ni, kekurangan dia yang tadi tu terima dan redha. Okey, yang tu yang ketiga. Yang keempat, duduk berbincang, komunikasi tentang keuangan. Straight to the point tentang keuangan. Benda lain tak ada masalah. Okey, tentang keuangan dan juga tentang sikap saya lah. Okey, sikap saya. Disebabkan keuangan macam ni, sikap saya macam ni. Okey. Saya janji nak berubah, dia pun janji nak berusaha depan kaunselor tadi. Okey, depan kaunselor tadi. Dan sekarang ni dalam tempoh move on dan tu saja. Okey, maknanya alhamdulillah ia selesai macam tu dan sekarang ni dalam tempoh kita meneruskan hidup lebih baik. Okey. Dalam masa yang sama saya nak tunjuk tadilah. Okey, langkah seterusnya yang terakhirlah, bagi saya yang terakhir. Kita ada masalah apa-apa pun saya tak tinggal membaca dan mendengar ceramah. Okey, tak tinggal. Ceramah tu maksudnya apa-apa yang kita nak dengar dekat Facebook lah, kita pilih lah. Okey. Kata kerap tu taklah juga, tapi maknanya ada bengkel, ada seminar. Okey, kita join. Ikut lah. Ya?
ada input dari luar lah, bukan kita duduk termenung. Ah, Maknanya kita ya. dapat Dalam pengalaman masa dari yang sama. luar. Hmm. Sebelum jumpa kaunselor pun tabiat suka membaca apa-apa dekat Facebook yang Hmm. berkaitan dengan parenting, saya baca-baca. Walaupun kadang-kadang kan Cik Amir, kita baca tu kita kata macam mana? Kau tak duduk tempat aku, bolehlah kau tulis macam ni. Tapi kita Ah, tetap baca sebab kita tahu dia tulis tu betul. Okey. hmm. Jadi Hmm. kita baca maknanya sebenarnya nak bagi tahu yang sebenarnya kita ni ada keinginan nak berubah, nak jadi Hmm. lebih baik. Okey, cuma mungkin Allah tak tunjukkan jalan lagi. Tapi bila kita minta betul-betul dengan Allah, memang insya-Allah Allah akan tunjuk jalan keluar. Sama Hmm. ada penceraian tu adalah yang terbaik atau penyatuan tu adalah yang terbaik, memang Allah akan tunjuk jalan dan insya-Allah lah. Insya-Allah boleh move on selepas tu. Hmm. Langkah yang terakhir tadi adalah kita baca buku apa-apa, antaranya lah. Antaranya buku ni. Buku ni. Yeah. Sebab tu yang saya nak tunjuk ni saja sebab terkait-kait kan. Okey. Hmm. Macam Hmm. itulah. Okey. Dia mungkin yang saya boleh petik juga poin daripada apa perkongsian Cikgu Amla tadi, tip menghadapi ujian yang sama ni. Yalah, mungkin rezeki bagi yang dah ada anak lah utamanya. Anak tu bukan saja lah kan. Dia satu benda amanah dan dia, yalah saya ni pula jenis suka tengok movie. Apa, cikgu. Saya ada tengok Ha. satu movie ni, dia buat cerita khas apa yang berlaku pada anak yang mak ayah berpisah. Cerita Ha. tu memang Sedih, bagi cerita saya sedih. fiction lah. Cerita fiction. Ha. Cerita Ha. fiction tapi based on true story lah. Orang cakap daripada kisah-kisah Hmm. masyarakat. Macam drama pukul 7 lah orang cakap, walaupun kadang kita tengok mengarut kan. Tapi sebenarnya Ya, apa ya. yang drama tu Betul. berlaku. Memang berlaku. Hmm. Jadi Hmm. macam yang cerita ni tadi, yang mungkin saya nak kongsikan jugalah. Dia tunjuk bila anak ni jadi mangsa perpisahan kan. Dia dah tak percaya dah pada institusi perkahwinan, cikgu. Dia buat macam tu. Sebab Ya, dia ya. tengok mak ayah dia berpisah dan boleh hidup tanpa kahwin. Itu satulah. Hmm. Yang worstnya, anak ni tadi, dia memangsakan orang lain. Maksudnya orang yang suka dia nak kahwin dengan dia, lepas tu dia Main-main. cakap dia macam mainkan orang tu pula lah. Orang tu betul-betul nakkan dia, tapi dia cakap aku dengan kau ni, orang cakap sekarang ni kan kita tahu zaman apa perhubungan yang sekadar suka-suka geli-geli orang cakap, tapi bukan nak ke arah kahwin. Jadi benda tu bagi saya betul lah bila dah tak percaya institusi perkahwinan. Jadi saya harap sangatlah di kita sendiri lah kan. Anak ni apa-apa kita fikir dia lah kan. Macam saya suka ayat cikgu tadi. Cikgu mungkin boleh independen, tapi anak tu 3 orang tu kan. Jadi sebab kita sayang dia, dan juga bila cikgu sentuh pasal mencari ilmu tadi, sebab yang pegawai agama tu, saya ada seorang saudara lah yang bekerja macam tu lah, kaunselor tu. Dia selalu cakap, dia selalu kongsi juga kisah-kisah macam cikgu ni sebab dia bahagian nikah cerai ni lah. Dan bila dia cerita tu memang, kita orang dengar takutlah laki bini dengar kan, pasal dia kerja bahagian tu. Tapi ujung dia akan cakap apa cikgu tau? Aku cerita kat korang ni, korang kena dengar. Itu satu side. Tak tahu side yang pasangan dia macam mana. Maksud dia, kisah satu orang ni tak boleh percaya lagi. Kena dengar dua-dua belah. Jadi bila saya dengar cikgu cakap kaunselor ni betul lah. Itu yang berlaku sebenarnya kalau kita tengok dekat media sosial lah kan cikgu kan. Bagusnya dia tak bagi penyelesaian. Dia suruh kita pilih, Cik Amin. Pilih je. Sebab kalau hidup macam ni tak guna juga. Betul. Tak guna juga. Nak yang ni ke nak yang ni. Macam tu. Terus Jadi, pilih masa tu. jadi kita ada, insyaAllah lah kita buat pilihan tu. Saya suka bila cikgu, yelah kita dapat hidayat lah sebenarnya kan. Allah, walaupun kita diuji, cikgu still juga berbual dengan Allah dan mencari ilmu dengan motivasi. Kita takut bila penonton kita kat luar ni, tuan puan yang diuji benda sama, tolonglah walau apa pun solat jangan tinggal lah. Itu memang solution the best lah kan. Allah akan hantarkan kaunselor. Kisah yang tadi cikgu cakap tak rapat pun dengan cikgu yang kat kantin tu kan. Tapi dia sendiri tu bukan saja-saja kan. Jadi insya-Allah lah kita doa supaya Allah mudahkan, orang cakap mereka yang kena uji dengan apa yang cikgu kongsikan ni. Dan untuk buku relax lah ni, kita nak sakit dia tu di sini.
Sakitnya ni, silap. Relax lah tu last week. Sakitnya ni, kalau ikut last week, relax lah. Ni. So sakitnya di sini ni, siapa yang patut dapatkan cikgu? Siapa yang patut dapatkan dan macam mana nak dapatkan? Bismillah. Okey, baik. Dia ada pelbagai kisah kan? Pelbagai kisah. Antaranya ada kisah tentang orang yang sakit, macam sakit mental pun ada. Ada juga penulis ni, dia adalah pesakit mental. Okey. Ada nama khusus dia lah penyakit tu. Tapi senang cerita saya ringkaskan, ada juga kisah tentang pesakit mental, macam mana dia nak jalani ujian hidup dia tu. Maknanya dalam kisah ni, dalam buku ni sangat sangat banyak kisah kehidupan yang berada di sekeliling kita, mungkin terkena pada diri kita, mungkin terkena pada adik-beradik kita, kita nak bantu orang lain pun kita boleh guna buku ni, hadiahkan kepada mereka. Jadi yang patut baca tentulah golongan dewasa dan biasanya golongan perempuan lah, golongan wanita lah. Sebab wanita ni kadang-kadang dia fikir terlalu kompleks. Emosi lah kot. Apa? Emosional. Emosi. Lelaki nak faham wanita, macam mana lelaki nak faham wanita? Sebab wanita pun tak faham diri dia sendiri. Penulis dalam ni kebanyakannya perempuan. Macam tu, okey? Tapi insya-Allah tak salah pun beremosi apa semua, sebab tu memang fitrah kita. Tapi macam mana kita nak urus emosi tu, nak urus ujian tu, insya-Allah ada dalam ni. Okey, kena beli, kena dapatkan buku ni di Galeri Ilmu. Okey, cikgu. Jadi di orang cakap minggu terakhir ni lah. Terima kasih banyak lah saya nak ucap dari cikgu multipurpose. Pelan-pelan kayu, relax lah sampai ke sakitnya tu di sini. 4 buku. Walaupun buku antologi, tapi cikgu Amla punya cerita macam buku solo lah orang cakap. Terima kasih. Sebab sudi berkongsi pengalaman penulisan dan kisah hidup yang tak semua orang berani nak share. Dan betul. Masa fikir idea tu sakit kepala. Bonda nak cepat cerita, kita tak ada lagi. Macam mana ni? Ada hikmah tu. Ada hikmah tu. Kenapa cikgu kongsikan dalam ni? Allah izinkan kisah tu. Kalau ikut ni RM20. Alip Pak Ji. Ada orang tanya. Anak murid saya ni, saya baru mengesan dia pandai menulis. Sekarang saya tengah latih dia menulis satu cerpen sebab ada pertandingan asalnya. Ada pertandingan. Saya cari budak, tak ramai yang hantar, dia seorang je hantar. Lepas tu cerita dia sedap. Gitulah Alif. Thank you Alif. Boleh dapatkan kat Shopee kami. Budak darjah 6. Ui. Ni RM20 je Alif. Belit. Boleh minta dengan Umi kaya. So orang cakap budak sekarang pun lagi bagus lah baca buku macam ni daripada baca yang pelik-pelik. So buku ABN ni insyaAllah nampak Galeri Ilmu walaupun Galeri Ilmu shop dia. Shop dia macam halal lah, macam halal. Betul. Saya serahkan Cikgu Amla untuk penutup sesi kita 4 minggu. Bismillah Cikgu. Penutup. Alamak 4 minggu Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya tentulah saya sangat-sangat berterima kasih kepada Galeri Ilmu sebab bagi peluang kepada penulis-penulis baru, penulis-penulis bilis untuk menulis. Pertama untuk menulis, kedua sudi menerbitkan cerita kami, dan yang ketiga sudi menjemput ruang sebegini. Okey, ruang sebegini. Lagi apa terima kasih banyaklah. Sebabnya macam mana nak jadi penulis, nak jadi penulis yang disukai, yang buku-buku boleh laku, inilah antaranya lah kami belajar. Mungkin Galeri Ilmu sebenarnya ramai lagi penulis yang hebat, tapi peluang sebegini sangat-sangat saya hargai. Okey, itu saja kot. Satu lagi, Okey, kesan daripada cerita tadi. Okey, kesan daripada cerita tadi, kita akan rasa bila kita jumpa jalan keluar tu, apa-apa ujian pula, saya rasa kita akan rasa lebih tenang, lebih bahagia insya-Allah, lebih positif. Memang rasalah insya-Allah sangat merasai benda-benda tu. Dan selepas tu Allah bagi banyak sangat kebaikan sampai tak boleh disebut lah, kan? Sampai tak tersebut. Sangat banyak. Maknanya kesimpulan daripada semua kisah kita ni, yang penting
jangan lupa untuk bersyukur. Kadang-kadang memang kita lupa. Memang kita lupa. Kita Betul. happy, kita banyak ujian apa semua. Bila ujian sedih, kita cari Allah. Masa ujian gembira, kita tak cari Allah. Tu tanda syukur bila gembira pun kita cari Allah dulu. Okey, Hmm. sajalah kot. Betul-betul. Sebab yang topik syukur dengan sabar ni pula, saya bincang bual lah, sembang buku dengan Puan Rohamiah. Ustazah Rohamiah. Ha, Buku Allah Sayang pakar. Kita ya. Allah Ha. Sayang Kita tu. Yang mana ada topik yang diletak dalam bab kedua, kecil tapi hebat. Hmm. Ha, Hmm. lima jari. Cikgu apa Puan Rohamiah cerita pasal 5 jari. Dia punya jari Hmm. ni ada Fungsi sikit, setiap tapi jari. dia jadi kelingking, jadi manis kot. Jadi Hmm. macam cacat sikit lah dia cakap. Tapi boleh berfungsi. Jadi macam kita selalulah kan lupa tentang syukur. Bila senang lupa kan. Tapi bila susah Betul. macam cikgu cakap baru nak cari. Itu tak baguslah. So insya-Allah kita dapat daripada 4 minggu perkongsian cikgu ni, insya-Allah lah kita InsyaAllah. bersyukur dengan orang cakap apa pun yang kita dapat dan melihat lebih banyak kebaikan lah daripada fokus pada macam tadi kekurangan tu. Benda tu Allah nak ganti lebih baik insya-Allah. Jadi cikgu, terima kasih banyak untuk 4 minggu yang sangat berharga ni. Luangkan masa 4 jam yang bagi saya masa yang sangat berharga lah 4 jam ni kan. Walaupun orang cakap tak boleh beli dengan wang ringgit tapi cikgu sudi setiap pukul 5 kan duduk depan handphone. Jadi terima kasih banyak cikgu. So apa-apa boleh direct dengan Cikgu Amla nak beli ataupun dengan Shopee kami. Pada yang nak jadi dropshipper pun boleh. Geng-geng yang nak menjual buku. Ni antara buku yang bagus. Video ni insya-Allah kita orang letak dekat IGTV. Korang boleh gunakan lah video ni untuk promosi kalau nak jual buku kan. Ni penulis dia sendiri promote. Direct daripada penulis cakap tentang buku dia. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi sesi lain, ada buku baru insya-Allah kita boleh ajak lagi cikgu. Okay, Assalamualaikum terima kasih Galeri Ilmu. Bye. Okey, sama-sama. Assalamualaikum.